Kemudian kita pergi kepada kitab Bulughul Maram kita bisanadil muttasil ila al-Imam Ibn Hajar rahimahullah taala wa bihi qala Kitabul Buyu'. Kitabul Buyu' sebagaimana yang kita tahu, ulama-ulama dia membahagikan kitab-kitab dia, tajuk-tajuk mereka dengan berbagai-bagai. Tajuk yang besar dinamakan kitab, kecil sikit dinamakan bab. Itu antara pembahagian-pembahagian. Bawah pada bab ada fasal. Begitulah. Itu pembahagian-pembahagian kitab yang dibuat, tajuk yang dibuat oleh ulama-ulama. Tapi ada juga kitab hadis khususnya yang tidak ada tajuk. Tidak ada tajuk kecil, ada tajuk besar je. Kitab apa? Siapa tahu? Kitab popular dia tak ada tajuk. Puaslah kalau kita nak cari hadis kalau ikut kitab yang asal. Tetapi biasanya kitab tersebut tidak dicetak melainkan dengan syarah selalu. Sahih Muslim. Sahih Muslim, kalau kita jumpa dalam Sahih Muslim kebiasaannya dicetak bersama dengan syarah Minhaj Imam Nawawi. Dan ulama menyatakan tajuk-tajuk kecil yang ada pada kitab tersebut adalah tajuk yang diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, bukan daripada Imam Muslim sendiri. Tapi Imam Muslim dia letakkan tajuk yang besar, Kitabus Salah. Direct tak kira bab waktu bab apa, cuma dia susun hadis habis satu bab baru masuk bab lain. Jadi itu penambahan yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, sehingga sebahagian di antara orang yang baca kitab Imam Nawawi sendiri, kitab Sahih Muslim sendiri, tak perasan duk menganggap itu adalah yang dibuat oleh Imam Muslim, sedangkan itu hanyalah syarah yang ataupun tajuk yang diletakkan oleh Imam Nawawi di dalam syarah dia Sahih Muslim. Bahkan ada kadang-kadang dicetak tanpa syarah tapi dikekalkan tajuk Imam Nawawi. Ni mana jasa Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kitabul Buyu', bab berkaitan dengan jual beli. Jual beli. Bab yang pertama, bab syurutihi wa ma nuhiya anhu minhu. Bab syarat-syarat jual beli dan apa-apa yang dilarang daripadanya. An Rifa'ah bin Rafi'in radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'il ayyul kasbi atyab, qala amalur rajuli bi yadihi wa kullu bai'in mabrur, rawahu al-Bazzar wa sahhahahu al-Hakim. Daripada Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, manakah al-kasbi afdal, manakah usaha yang terbaik? Maka dalam sabdanya Nabi menjawab, usaha seseorang dengan jerih payah sendiri, iaitu dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang bersih, yang tidak ada sebarang penipuan ataupun gharar. Hadis riwayat Al-Bazzar dan dinilai sahih oleh Al-Hakim. Yang pertama sekali kita tengok dari sudut hadis ni, bila disebut anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'il, bahawa Nabi ditanya. Bila sebut ditanya, yang bertanya Nabi berkaitan dengan hukum hakam ini adalah para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Bila sahabat walaupun tidak disebut nama, tidak jadi masalah. Kerana apa? Kerana dua sebab. Sebab yang pertama, dia sahabat. Sebab yang kedua, dinamakan mubham dalam matan hadis. Bukan dalam sanad. Kalau sanad hadis tu ada masalah, tapi dalam matan hadis tidak timbul masalah. Ada kisah seorang lelaki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa seorang lelaki? Kita tak tahu pun, tidak mencacatkan kedudukan hadis. Kerana sebab apa tidak disebut nama? Mungkin ada beberapa faktor. Mungkin seorang tu dia tak nak glamour.
Mungkin seorang tu soalan tersebut soalan yang mungkin menampakkan keaiban dia. Kisah tu mungkin menzahirkan keaiban dia dan macam-macam lagi faktor. Dan dalam hadis ini merupakan hadis yang pertama berkaitan dengan bab jual beli. Apa makna jual beli mengikut syarak? Mengikut lurah mubadalatul mal bil mal. Pertukaran satu jenis harta dengan harta. Mengikut syarak pula tambah sikit ala wajhi taradi. Berdasarkan persetujuan. Mu setuju, aku setuju. Sebab itulah tuan-tuan, pertukaran suatu benda dengan satu benda itu nama jual beli. Jual beli ini tidak hanya dikira dengan wang ringgit. Wang ringgit ni baru saja penggunaan mata wang. Dulu pertukaran barang dengan barang. Itulah dinamakan jual beli. Tapi walaupun kita zaman sekarang ni kita kira tukar. Kita tukarlah kereta. Mu ambil kereta aku ambil kereta mu. Kita guna istilah tukar ambil. Tapi hakikatnya itulah jual beli. Jual beli tak semestinya dengan duit. Pertukaran suatu benda yang mal. Apa makna mal? Ma yutaqawwam. Mal maknanya ma yutaqawwam, apa yang ada nilai. Cawan ada nilai. Spek mata ada nilai. Yang ada nilai. Itulah dinamakan harta. Pertukaran harta dengan harta. Satu benda dengan satu benda. Itu makna baik. Dan dalam hadis ini kita lihat Nabi SAW menjawab persoalan yang ditanya tentang kerja. Apa dia kerja yang terbaik? Iaitu amalur rajuli biyadih. Buat kerja sendiri. Pekerjaan sendiri merupakan pekerjaan yang terbaik. Dan yang kedua, wa kullu bai'in mabrur, setiap jual beli yang baik. Jadi Nabi sebut dua perkara yang menjadi asas kepada usaha ataupun pencarian, mata pencarian manusia. Kerja sendiri dan berniaga. Dua benda yang khususnya zaman dulu. Kerja sendiri ni boleh kita bilanglah, cari ke laut, bertukang, bercucuk tanam dan seumpamanya tu kerja sendiri. Berniaga gitulah juga. Dan kerja sendiri dengan berniaga ni dua-dua benda yang tak boleh nak dipisahkan. Orang kerja sendiri pun kadang-kadang terlibat dengan perniagaan. Noreh getah. Noreh saja ke? Pas noreh dijual. Ke ada noreh biar tinggal gitu. Bahan dia makpek tak? Tu dua pekerjaan. Antara dua pekerjaan ini, kerja sendiri dengan berniaga, yang mana yang lebih afdal? Tu panjang perbincangan ulama. Ada kata berniaga lebih afdal, ada kata kerja sendiri lebih afdal. Ni perbahasan di kalangan ulama, hujah-hujah mereka bermacam-macam, tetapi kedua-duanya adalah kerja yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan asas kepada pendapatan manusia. Dah kerja kerajaan, kerja dengan syarikat, guna pula. Masuk dalam bab apa? Kalau kita tengok kerja kerajaan pun tak lari daripada dua tu. Kerajaan kita menguruhkan apa? Menguruhkan syarikat milik kerajaan. Kita bekerja dengan usaha kita, dengan pemikiran kita, dengan kepakaran kita. Dia bayar upah. Tu usaha kita. Biadih ni dengan tangan ni tidak bererti kita guna tangan. Mungkin buah pikiran, tangan tak bergerak pun. Mengajar. Dia mengajar je. Ataupun dia kaunselor, menulis dok apa dok. Tu tak kira lah. Tidak semestinya dengan tangan. Tetapi kenapa dia sebut tangan? Kerana tangan ni merupakan alat kebiasaan yang digunakan untuk bekerja. Ni dalam ilmu balaghah. Bila sebut
kerja yang dilakukan oleh tangan, bukan anggota lain tak termasuk. Kerja dengan anggota lain pun dikira kerja juga. Walaupun tidak menggunakan kederat tangan lebih daripada yang lain. Tapi bila sebut kerja, biasanya tanganlah merupakan alat yang paling penting dan utama. Macam jangan makan harta anak yatim. Kau tak makan, isi minyak kereta je. Tak? Bahan duit anak yatim isi minyak kereta. Bahan duit orang buat bayar rumah sewa. Walaupun Quran sebut makan, maknanya jangan kamu ambil sebarang manfaat guna harta anak yatim. Kenapa Quran sebut makan? Kerana bila sebut harta, orang duk fikir mula-mula sekali nak makan. Dalam keadaan tak ada semua benda. Seorang yang pakaian tak ada, kereta tak ada, apa tak ada, makanan pun tak ada, dia fikir nak makan dulu. Dia tak fikir nak beli spoiler kereta dulu. Dia fikir makan dulu. Sebab itulah digunakan kalimah makan. Kemudian hadis yang seterusnya, nak syarah panjang-panjang, boleh buka kitab besar-besar. Jadi saya ringkas-ringkas je. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'amal fath wa huwa bi Makkah inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitah wal maitati wal khinzir wal asnam faqila ya Rasulullah ara'aita shuhumal maitati fa innahu tutla biha as-sufun wa tudhanu biha al-julud wa yastasbihu biha an-nas faqala la huwa haram. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه متفق عليه. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan bahawa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah pada tahun penaklukannya. Bila? Fathu Makkah tahun tahun ke-8 Hijrah. Pada tahun penaklukannya baginda bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala. Khamar, arak, bangkai, babi dan berhala. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu dengan lemak bangkai? Kerana sungguhnya orang ramai menggunakannya untuk mendempul perahu, melembabkan kulit, dan untuk bahan bakar lampu penerangan mereka. Baginda SAW menjawab, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi, kerana setelah Allah mengharamkan kepada mereka lemak bangkai, mereka memprosesnya ke dalam bentuk yang lain kemudian menjualnya. Memproses ini jamaluh, maknanya mereka mencairkan lemak tersebut. Proseslah. Kemudian menjualnya dan mereka makan hasilnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi apa makna hadis ni? Ketika mana Nabi ketika pada tahun pembukaan kota Mekah, Nabi pernah memberi pesanan kepada sahabat-sahabat dia tentang perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang Nabi sebut arak, bangkai, yang dikatakan bangkai iaitu binatang yang tidak disembelih mengikut syarak, itu dinamakan bangkai. Yang tidak disembelih mengikut syarak. Khinzir haram, asnam berhala. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana lemak-lemak? Kerana lemak-lemak binatang bangkai ni ada kalanya boleh kita ambil manfaat. Jual macam mana? Boleh ambil manfaat? Nabi kata tak boleh. La huwa haram, hukumnya haram juga. Kemudian Nabi
dengan memberi pesanan dengan satu pesanan menceritakan bahawa golongan Yahudi dulu, mereka apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan bangkai-bangkai, mereka ataupun mengharamkan syuhum al-maitah, mengharamkan lemak-lemak kepada bangkai, mereka mencairkan lemak tersebut dan mereka ambil istifadah, ambil manfaat daripada lemak tersebut. Bukan setakat ambil manfaat, mereka jual dan makan hasil daripada jualan tersebut. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dalam hadis ni ada beberapa masalah, ada beberapa pengajaran. Yang pertama, perbahasan berkaitan dengan huwa haram. Bila sahabat tanya bagaimana lemak-lemak ni boleh guna tak untuk tampal, untuk apa? Itu untuk buat apa? Guna pelita, jadi minyak pelita, dan tampal yutla biasufun, nak itu pada apa? Pada kapal-kapal, perahu-perahu. Yutla ni maknanya dia letak plaster lah. Istilah tu saya tak berapa reti juga. Kalau simen plaster, ni orang yang biasa dengan kapal ni dia tahulah. Mana itu yang digunakan oleh orang dulu walaupun daripada bangkai. Nabi kata haram. Haram ni dibahaskan oleh ulama. Haram apa? Ada setengah di kalangan ulama dia kata haram jual. Haram jual bukan haram guna. Haram jual kerana benda tersebut benda yang dah dikira bangkai najis, haram jual. Tetapi nak ambil manfaat dibolehkan. Dan setengah ulama kata haram belaka, nak ambil manfaat pun tak boleh. Nak ambil manfaat pun tak boleh, kena buang-buang terus. Jadi masalah haram di sini ada dua penafsiran ulama. Sama ada haram 100%, jual lagilah haram, nak guna pun haram, ataupun haram tersebut haram, jual saja. Dan yang dimaksudkan, yang pendapat kebanyakan ulama, haram jual, nak guna kegunaan yang tidak menyebabkan kita tidak mendatangkan hasil dari sudut kebendaan. Nak jual, tidak apa, selain daripada jual, kita dibenarkan. Kemudian dalam hadis ni menunjukkan kepada kita beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan sebab diharamkan dinyatakan oleh ulama, khamar, maitah, khinzir, arak, bangkai, babi ni disebabkan dia najis. Disebabkan dia najis. Ini yang disebut oleh jumhur ulama, kebanyakan ulama. Tapi ada pengarang Subulus Salam, Imam San'ani, dia kata hadis ini tidak menunjukkan sebab, tidak menunjukkan haram tersebut disebabkan dia najis. Maknanya najis bukannya sebab dia diharamkan. Sebab apa diharamkan? Sebab haram, dia kata. Sebab apa diharam? Sebab Nabi haram. Tidak ada illah kepada haram. Ni illah ataupun qiyas, tidak boleh diqiyaskan perkara yang najis yang lain yang tidak disebut dalam mana-mana ayat Quran, tidak disebut dalam mana-mana hadis. Ini pendapat ni lebih cenderung kepada pendapat ahli zahir, pendapat zahiri, dan inilah yang dipertahankan oleh Imam San'ani dalam Subulus Salam. Dia kata dari segi illah tak sesuai kita nak kata ada sebab, tapi jumhur ulama berdasarkan qarinah menyatakan illah ataupun sebab diharamkan kerana dia najis, diharamkan jual. Jual barang najis memang haram. Ini pendapat, mengikut pendapat jumhur ulama. Adapun macam San'ani tadi, dia terkeluar daripada pandangan jumhur ulama. Sebab itulah ni di antara sebab kenapa Dr. Nuruddin Ittih
dia mengarang kitab I'lamul Anam, syarah kepada Bulughul Maram. Dia kata kerana Subulus Salam ni walaupun mendapat tempat yang sangat hebat di kalangan masyarakat, tetapi banyak kesilapan-kesilapan dari sudut nukilan mazhab di antaranya, di antara kesilapan-kesilapan lagi dari sudut kecenderungan dia kepada mazhab zahiri, dalam keadaan orang yang tak mahir mazhab-mazhab lain mungkin terpengaruh sehingga boleh menyebabkan menganggap mazhab-mazhab kita ni tak berapa betul. Dan nukilan-nukilan mazhab dia kalau kita lihat berbanding dengan kitab-kitab lain dalam ilmu, dalam hadis, dia banyak menukilkan kaul-kaul sebahagian daripada imam-imam di dalam mazhab Zaidiyah. Kalau kita tengok Hadawiyah banyak disebut beberapa nama imam di kalangan imam-imam Zaidiyah. Sedangkan pandangan-pandangan Zaidiyah tersebut ataupun pandangan Hadawiyah di dalam mazhab Zaidiyah merupakan pandangan yang boleh kita katakan yang terlalu minoriti. Dalam keadaan dalam masa yang sama dia meninggalkan 4 mazhab yang muktabar. Kadang-kadang ditinggal 4 mazhab yang muktabar, dia ambil pandangan-pandangan yang minoriti. Ini antara yang disebut sendiri oleh Dr. Nuruddin Etel ketika dalam kuliah dia ketika di masa saya di Syria dulu. Timbul satu soalan, apa hukum jual najis untuk dibuat baja? Jual najis untuk buat baja, tahi ayam, tahi kambing, tahi lembu. Jadi kalau najis 100% mengikut mazhab kita adalah hukumnya haram jual najis. Cuma macam mana nak pelepas? Aku ambil upah tolong bungkus, ambil upah tolong isi, ambil upah tolong kompor. Mu bayar upah aku kompor. Bayar tu bayar upah, bukannya jual najis. Banyaklah upah. Tu satu. Yang kedua, kalau kita nak mudah sekali, kita ambil pendapat Hanafi. Hanafi kata walaupun najis, tetapi najis yang boleh kita intifa', boleh kita ambil manfaat, hukumnya harus kita jual. Anjing antaranya, anjing yang diajar untuk berburu, anjing yang untuk kita jaga kebun, dibolehkan kita jual anjing betul. Aku jual anjing dengan harga RM500. Aku beli anjing. Ikut Hanafi boleh. Anjing yang boleh kita manfaat. Tu guna jual terus. Tapi kalau dalam mazhab kita kena guna helah yang lain, guna akad yang lain, bukannya jual beli. Tu masalah najis yang ada manfaatnya. Ada pun berhala. Apa hukum jual berhala? Jual berhala, ulama sepakat mengatakan bahawa hukumnya haram. Patung berhala lah, hukumnya haram, kecuali kalau dihancurkan dulu, dah pecahkan dulu. Kalau berhala tu dibuat daripada kayu, dah pecah, nak jual boleh. Mungkin orang boleh buat kayu-kayu tu berhala besar, kayu ni boleh buat ni, kayu ni boleh buat ni, ataupun paling kurang kayu tu boleh buat kayu api. Mana ada manfaat yang dibenarkan oleh syarak. Tapi kalau jual berhala seketul gitu, hukumnya tetap haram. Sebagai contoh, zaman dulu orang-orang kampung ramai jual babi. Tak? Tembok babi panggil Cina. Panggil Cina, ada 2 ekor dalam, bagi duit ngetes sudahlah. Bagi duit itu, bagi duit ini, jual babi. Itu tidak dibenarkan sama sekali. Apatah lagi babi tidak boleh kita intifa', ambil manfaat daripadanya. Nak ambil manfaat tak boleh, dahlah dia haram. Hadis yang seterusnya,
Ha. Kerja yang di kedai yang menjual barang-barang tersebut. Okey. Tengok barang. Kalau barang tersebut 100% perkara yang haram, hukumnya 100% haram. Memang kilang agak ataupun memang kerja driver lori kasbut. Bawa agak. Tapi kalau dia kerja mana? Kerja tunah manja, cashier kadang-kadang tu orang hulu agak. Ataupun kerja mana? Kerja pasar raya, kadang-kadang kerja bahagian mengangkat menurunkan barang daripada lori. Turun barang, dalam banyak-banyak barang adalah agak kena angkat juga. Yang tu kita tak boleh kata kerja tersebut haram. Tetapi adalah lebih baik kalau ada kerja lain, dicari kerja lain. Kerja yang macam tu ulama tidak fatwa haram. Tapi yang haram kalau 100% memang kerja tersebut tidak ada yang halal. Daripada sini juga ulama kontemporari memberi fatwa bahawa boleh kita bekerja di bank, walaupun bank yang mengamalkan sistem riba, kerana ada transaksi bank yang walaupun tidak banyak, ada transaksi yang halal mengikut syarak. Oleh kerana ada yang halal, waktu kita boleh bekerja. Nak jadi jaga bank ke, nak jadi pegawai bank ke, walaupun bank konvensional. Kita tak boleh nak tuduh orang kerja bank konvensional tu gajimu haram, tak boleh. Tapi memanglah tidak dinafikan kalau ada yang halal 100%, yang tidak ada sebarang kesamaran, yang tu yang lebih baik. Kalau nak warak memang tak boleh lah. Nak warak memang tak boleh. Orang yang kerja yang ada syubhah-syubhah gitu memang tak lepas lah kalau nak jadi orang yang warak. Walaupun dia jalan menunduk je, walaupun lima waktu sembahyang jemaah, walaupun tasbih tak tinggal di tangan, tapi pekerjaan dia ada syubhah, dia tidak dikira seorang yang warak. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ikhtalafa al-mutabayyi'ani laysa bainahuma bayyinatun fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ati aw yatatarakan, rawahu al-khamsatu wa sahhahahu al-hakim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahawa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila terjadi perselisihan di antara dua orang yang bertransaksi jual beli, iaitu penjual dan pembeli berbalah, sedangkan di antara kedua-duanya tidak terdapat saksi, maka ucapan yang didengar adalah pengakuan dari pemilik barang atau kedua-duanya membatalkan transaksinya, membatalkan jual beli. Hadis riwayat khamsah, dinilai sahih oleh Imam Hakim. Hadis ni menceritakan masalah berkaitan dengan perbalahan dalam jual beli dan apakah keputusan yang perlu diambil oleh hakim. Hakim nak putus macam mana? Barang jual beli, kalau jual beli hutang sebagai contohnya, harga 1,000, si penjual kata 1,500, hutang 500 dah bayar. Penjual kata, pembeli kata tak, memang betul 500 aku bayar, tapi 200 je hutang, harga 700. Harga 700. Tak ada bayinah, tak ada bukti, tak ada saksi dalam kes tersebut. Bila tak ada saksi, ada panduan-panduan dalam syarak. Yang pertama, Nabi menyatakan fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ah. Keutamaan diberikan kepada tuan punya barang, kerana tuan punya barang yang lebih berhak, tuan punya barang iaitu penjual yang lebih berhak meletakkan harga. Balah ni balah dari sudut harga lah biasanya. 1,000 ke 700, 1,000 ke 700. Bila begitu, hakim boleh putuskan
mengikut kenyataan daripada tuan punya barang. Dan dia nak terima kenyataan ini bukan terima bodoh gitu saja. Mesti al-yamin, ma'al yamin, berserta dengan sumpah. Mesti bersumpah. Kalau dua-dua sanggup bersumpah, macam mana? Kena terima hak ni. Kena terima tuan punya barang ataupun penjual. Ataupun tak boleh nak selesai, ya tatarakan. Okey, pulang balik, bayar semula. Mau pulang balik barang, mau pulang balik harga. Ya tatarakan. Tak jadi. Jangan nak berkeras nak pegang barang, tapi nak berkeras dengan harga hakmu sebut, sedangkan tuan dia kata tidak begitu. Ni menunjukkan kepada kita dalam jual beli ni pentingnya taradin. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an tarad. Iaitu jangan kamu makan harta kamu sesama kamu dengan cara yang tak betul kecuali dalam bentuk perniagaan yang berasaskan kepada persetujuan. Mu setuju dengan harga ni, mu letak harga ni, aku setuju. Dua-dua belah pihak. Bila tak ada taradin, inilah yang akan berlaku. Dalam masalah ni, kalau jual beli secara cash mungkin tidak timbul perbalahan, tapi bila jual beli melibatkan hutang, timbul perbalahan. Sebab itulah dalam bab hutang-hutang ni nak mengelakkan perbalahan, walaupun tidak wajib dari segi syaraknya, syarak menyarankan supaya kita bertulis sebagai bahan bukti. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Apabila kamu berjual beli dengan hutang, hendaklah tulis. Hendaklah tulis hutang kamu. Tulis, ada saksi begitu lengkap supaya tak timbul masalah. Ayat ni ayat paling panjang. Ada ulama dia bagi satu tu, dia sebut, dia kata dalam Quran ayat paling panjang ayat dain, ayat hutang. Ayat hutang. Kenapa? Kerana dia kata dari segi latifah ni lah. Latifah ni dalam bentuk tafsir isyari lah. Dari segi ayat ni tak sebut secara jelas, menunjukkan bahawa dari segi hutang ni ramai orang mumatil. Mumatil, apa makna mumatil? Yang menangguh-nangguhkan hutang, memanjang-manjang, hak sebulan jadi setahun, panjang-panjang ke tempoh. Jadi ayat pun munasabah panjang. Sebab hutang ni orang menangguh-nangguhkan, melewat-lewat jadi panjang, hak sebulan jadi setahun, hak setahun jadi 2 tahun, hak 2 tahun jadi 3 tahun. Itu di antara wajh tawafuq, isyarat yang ada pada ayat tersebut. Ini dalam bentuk tafsir isyarat. Tafsir isyarat ni kalau nak terima pun tak apa, tak terima pun tidak jadi masalah. Bukannya kalau kita nak kata itu bukan tafsir Quran pun tak jadi salah. Tapi ada persamaan, ataupun dikatakan hikmah rahsia. Tu hadis seterusnya. Tak boleh syarah panjang-panjang sangat, ketinggalan jauh dengan Ustaz Amir. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Muttafaqun alaih. Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu menceritakan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang hasil penjualan anjing, hasil pelacuran dan upah paranormal. Dia tulis sini upah tukang tilik. Upah tukang tilik. Hadis Bukhari dan Muslim. Kita ambil hadis selang beberapa hadis. Wa an Abi Zubair, sebab hampir sama makna. Wa an Abi Zubair qala sa'altu Jabiran radhiyallahu anhuma an thamanis sinnaur wal kalb
faqala zajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Rawah Muslim wan Nasa'i wa zada illa kalbasai. Abu Zubair telah menceritakan, aku pernah bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhuma tentang hasil penjualan kucing hutan dan anjing. Maka Jabir menjawab bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang perkara tersebut. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Nasa'i dalam riwayatnya menambah kecuali anjing pemburu. Ini berkaitan dengan larangan-larangan barang benda-benda yang dilarang kita menjual ataupun mengambil harga. Yang pertama Nabi sebut, Abu Mas'ud sebut, Nabi melarang daripada samanil kalb, anjing, harga anjing, iaitu jual anjing, ambil duit, ambil upah, ambil harga daripada anjing. Ini merupakan pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama, termasuk Imam Syafi'i sendiri, mana haram jual anjing, tak kira anjing jenis macam mana sekalipun. Tapi kalau kita lihat pada hadis yang kedua, seolah-olah menyokong pendapat Abu Hanifah. Kalau kita pegang hanya hadis Bukhari dan Muslim, riwayat Abu Mas'ud tadi, maknanya sebut anjing secara umum, tak kira anjing apa. Tapi kalau kita lihat riwayat Nasa'i menambah bahawa kecuali anjing buruan. Jadi riwayat Nasa'i ini merupakan hujah bagi mazhab Hanafi yang mengatakan anjing ataupun dikiaskan juga kepada barang-barang najis yang boleh kita ambil manfaat, dibolehkan kita jual. Anjing disebut dalam hadis ni anjing buruan. Disebut dalam dikiaskan oleh ulama anjing yang digunakan oleh polis. Polis guna untuk nak cari orang dadah. Anjing ni walaupun dia najis, Allah Ta'ala bagi beberapa kelebihan pada dia. Dadah pun boleh cari, boleh bau dadah. Bahkan ada anjing boleh mengesan bom pula. Itu kehebatan makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dia najis tapi ada manfaatnya. Tapi manusia ni, kalau manusia hak jahat, kadang-kadang langsung tak ada manfaat. Tak? Manusia yang jahat kadang-kadang nyusah korang belaka, langsung tidak ada manfaatnya. Ini perbahasan berkaitan dengan anjing. Yang kedua yang Nabi larang, mahrul bari. Ini memang tidak ada perbahasan lah. Harga ataupun upah hasil daripada zina ataupun pelacuran. Tak kira orang yang berzina ataupun bapa ayah, 100% hukumnya haram. Tu mahrul bari. Walaupun dia guna mahar tu majaz saja, bukannya mahar sebenarnya. Sebenarnya bayaran untuk pelacuran. Dan hulwanul kahin, ambil bayar upah ataupun ambil upah tukang tilik. Dah lah tukang tilik tu dosa besar, ambil upah. Tengok tilikmu ni, mu ni rasa-rasanya umur 5 hari lagi mampu. Taubat tak bayar tak? Mari tilik, oi mu ni bertuah. Oi. Begini, oi. Akan datang dapat bini comel. Oi, anak-anak pun cerdik. Ulu selalu bagi upah tak? Ni hulwanul kahin. Maknanya tukang tilik, bayar upah pada tukang tilik. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, man ata'arrafan au kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang datang berjumpa dengan tukang tilik ataupun tukang nujum lalu dia percaya, sungguhnya dia telah kafir dengan apa yang diturunkan ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu tak percaya kepada qada dan qadar. Nabi pun sendiri Allah Taala sebut, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau aku tahu perkara yang ghaib, saya banyak lagi kebaikan yang aku buat. Jadi aku pun tak tahu bila aku mati perkara-perkara yang menjadi rahsia Allah Subhanahu wa taala. Tapi
Kalaulah ramalan dalam bentuk pengalaman, hak tu bukannya ramalan. Jangan kita kata ramalan, semua jenis ramalan tu tak betul belaka. Ramalan perkara yang gaib, yang memang Allah Ta'ala, yang menjadi rahsia Allah Ta'ala, yang tu yang tak boleh. Tapi ada pakar-pakar yang dia boleh buat ramalan, boleh buat anggaran, boleh buat andaian berdasarkan pengalaman. Cikgu mengajar lebih 20 tahun. Lebih 20 tahun dah dia mengajar. Budak-budak belajar baru masuk tingkatan 1, 2 bulan dia mengajar. Dia boleh agak dah. Budak ni tak lagi. SPM ke PMA nampak tak lagi dah. Tak lulus dah. Ini tidak dinamakan arraf, tidak dinamakan tilik. Kerana apa? Ini berdasarkan pengalaman, tajribah. Biasanya orang gini berdasarkan pengalaman-pengalaman dulu memang tak lagi dah. Kebiasaan. Tapi itu pun bukan confirm. Pengalaman ni dia menggambarkan suatu kebiasaan saja. Ada juga yang dia agak-agak dulu masa form 1 tu teruk, tiba-tiba naik form 2 melonjak. Ada juga. Itu tidak dinamakan tukang tilik. Sebab itulah kadang-kadang pakar-pakar motivasi dia ada pengalaman dalam masalah tu. Cikgu-cikgu ada pengalaman. Orang-orang yang di bidang dia ada pengalaman. Tu tidak pengalaman menentukan sesuatu ataupun mengagak sesuatu berdasarkan pengalaman, itu tidak dinamakan tukang tilik. Wa an Jabir bin Abdullah, kemudian wa hulwanil kahin. Tu tadi dah ada dah. Kemudian masalah yang terakhir, masalah kucing ataupun diterjemahkan sebagai kucing hutan. Apakah hukum menjual kucing? Sebahagian daripada ulama berdasarkan kepada zahir hadis ni, sebahagian daripada tabi'in dan sahabat berdasarkan pada hadis ni mengatakan kucing walaupun kita boleh ambil manfaat daripada dia, haram juga dijual. Tetapi jumhur kebanyakan ulama menyatakan bahawa kucing binatang yang tidak najis dan ada banyak manfaatnya dan dibolehkan kita jual. Secara zahir hadis tu memang nampak macam haram. Sebab Nabi senaraikan sekaligus. Zaman sekarang ni orang buat bisnes pula kucing. Bisnes kucing. Siap kan bukan setakat jual kucing. Bukan jual makanan kucing. Ada asrama kucing pula. Zaman-zaman dulu kita tak dengar asrama kucing, zaman sekarang ada. Tuan rumah nak musafir 3 hari, pergi hantar 3 hari kucing dia ke asrama kucing. Bayarlah berapa sehari-sehari. Tu. Nak tinggal di rumah itu masalah. Tak ada orang nak sediakan makanan. Kalau dulu tak jadi masalah. Kalau setakat tinggal sehari 2 hari, kucing boleh cari makanan sendiri. Ni kena kucing siang, kucing hak lawa-lawa tu, dia bukan reti makan sendiri. Kena bersuak sokmo. Tu. Jadi tak timbul masalah. Jumhur ulama mengatakan halal. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu kana yasiru ala jamalin lahu. Ditulis sini jamalin lahu a'ya. Dalam kitab Arab saya qad a'ya. Ada qad tadi. Jamalin lahu a'ya. Yang ada qad, yang tak ada qad tu tambah qad. Tulis wa fi nuskhah qad a'ya. Sebab tuan-tuan, ni kelebihan kita baca, kita mengaji beramai-ramai ni. Ada kitab yang tertinggal, kita boleh sama-sama perbetulkan. Kadang-kadang tak semua hak kita betul. Kadang-kadang hak yang waktu kita betul, dia tak betul. Waktu kita tak betul, dia betul pula. Macam-macam. Kita baca dengan berlainan cetakan, ini antara kelebihan.
kana yasiru ala jamalin lahu qad a'ya fa arada an yusayyibah qala falahiqani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fada'a li wa darabah fasara sayran lam yasir mithlah qala bi'nihi biwuqiyyah qultu la thumma qala bi'nihi fabi'tuhu biwuqiyyah wa ishtaradtuhu humlanahu ila ahli falamma balagtu ataituhu bil jamal fanaqadani thamanah thumma raja'tu fa arsala fi athari ke fi ithri kalau fi athari tak berapa sedap makna fi ithri faqala hak Arab tulis athari semua asari, tak ada isri. Asari. Tak apalah. Fa arsala fi isri. Isri ni baris yang dibariskan oleh Dr. Nuruddin Athir. Saya lebih yakin pada Dr. Nuruddin Athir kerana apa? Kerana dia sebut sendiri pada saya bahawa kitab dia yang dicetak dia akan teliti sebelum dicetak. Bila dah siap tarik semua, dia akan bagi semak semula, dia akan teliti semula dari segi barisnya apa tu sebelum dipasarkan. Dia bagi master dulu satu, hak mana nak betul-betul. Tengok bila puas hati barulah dia tu. Berbeza dengan setengah-setengah daripada tokoh. Dia kadang-kadang dia karang-karang, dia tulis, dia serah sepenuhnya kepada percetakan. Jadi bahagian percetakan di pustaka-pustaka itulah yang kalau betul-betul lah, tak betul lah. Dia serah sepenuhnya. Yang tu yang kadang-kadang banyak juga berlaku kesilapan. Tapi bagi Dr. Nuruddin Athir, dia kata dia akan semak sendiri. Jadi sebab itulah bila ada khilaf baris di antara kitab-kitab yang lain dengan kitab yang Dr. Nuruddin Athir sendiri, saya lebih yakin dengan Dr. Nuruddin Athir. Walaupun kitab dia dicetak berbagai-bagai cetakan, ada kitab dia cetak sini, ada kitab cetak sini, tu tidak jadi masalah kerana dia sendiri yang semak. Ada setengah tokoh tu, ada setengah percetakan memang kita tahu kalau dia cetak memang banyak salah. Ada setengah percetakan kita tahu memang percetakan dia memang payah nak cari salah. Tu berdasarkan pada percetakan. Adapun Dr. Nuruddin Athir ni kita tak perlu tengok sangat pada percetakan kerana dia sendiri semak sendiri sebelum dipasarkan. Jadi fa arsala fi ithri faqala aturani ma kastuka li akhudha jamalak. Tu baris i tu tak betul. Li akhudha jamalak. Khudh jamalak wa darahimak fa huwa lak. Muttafaqun alaih wa hadha as-siyaq li Muslim. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan bahawa dalam suatu perjalanan dia menaiki unta jantannya yang payah dan lambat jalannya. Jalan lambat. Sehingga timbul niat dalam hatinya untuk melepaskannya. Jabir melanjutkan kisahnya, namun Nabi SAW menyusulku. Mana Nabi lalu ada di belakangku lalu berdoa untukku. Berdoa ke sini. Da'a li. Kerana kalimah da'a ni dengan makna berdoa dan boleh juga dengan makna panggil aku. Saya rasa lebih tepat panggil. Ada terjemahan sebut panggil? Panggil? Berdoa? Ada terjemahan tulis panggil? Saya rasa lebih tepat panggil di sini. Lahiqani mana ikut belakang. Ikut belakang bila dah tu nak dipanggil lah.
Fada'ali, Nabi panggil aku. Wa darabahu, dan Nabi memukulnya, memukul unta. Fasar sayran lam yasin mislah, maka mendadak untaku menjadi sangat cepat jalannya, tidak seperti sebelumnya. Nabi SAW bersabda, ku beli untamu dengan harga 1 uqiyah. Mana minta, bi'nihi, jualkan kepada aku dengan 1 uqiyah. Aku menjawab tidak. Kemudian baginda bersabda lagi, ku beli sahaja untamu ini. Akhirnya ku jual juga untaku dengan 1 uqiyah, namun dengan syarat agar terlebih dahulu membawaku sampai ke rumah. Ketika aku sudah sampai di rumah, ku bawa unta jantanku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda membayar harganya kepadaku dengan tunai, dan aku terus pulang. Namun baginda memanggilku kembali melalui kurirnya. Fa'arsala fi ithri, mana memanggil aku selepas daripada tu. Faqala, Nabi bersabda, apakah kamu kira aku bermaksud untuk memiliki untamu dengan harga yang murah? Sekarang ambil kembali untamu ini dan ambil pula wangnya. Semuanya adalah untukmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi lafaz hadis ini, redaksi hadis ini menurut riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ni ada beberapa pengajaran. Kisah berlaku ketika Jabir bin Abdullah balik daripada peperangan Zatir Riqa'. Dia balik pada peperangan tu, unta dia berjalan lambat. Dia balik awal. Dia bergerak lebih awal daripada kafilah yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dia ada tugasan dengan keluarga dia. Apa tugasan dia? Dia baru kahwin. Dia nak menguruskan keluarga dia, yang mana keluarga dia mempunyai anak tiri yang ramai. Tu sebab itulah Jabir ni antara yang Nabi cadangkan bila dia kata dia kahwin dengan seorang yang ibu tunggal. Nabi kata, kenapa kamu tak ambil anak dara? Lalu dia kata, untuk aku bantu ibu tunggal. Jadi nak kahwin ibu tunggal, niat nak bantu sangat-sangat baik. Siapa yang ada hajat nak kahwin ibu tunggal, boleh jumpa YB Tanjung Lumpur, insya-Allah. Dia ada banyak nama yang sentiasa terpaksa dibantu. Kalau ada orang nak bantu sepenuh, lagi baik. Jadi dia balik awal, lambat berjalan. Unta dia lambat berjalan, rasa-rasa nak tinggal dah unta. Lalu Nabi panggil dia, Nabi tolong ketuk ataupun tolong pukul untuk unta dia. Pukul dengan pukulan yang biasa dilakukan oleh orang terhadap kenderaan dia. Kalau pukul macam pukul kuda, pukul unta untuk nak bagi laju. Dan laju berkat perbuatan Nabi ni, di antara mukjizat Nabi. Pada adatnya unta yang dah tak urut gitu, tak laju dah berjalan. Tapi berkat ataupun mukjizat Nabi SAW, unta tersebut berjalan dengan begitu baik, bahkan lebih laju daripada sebelum-sebelumnya lagi. Itu antara pengajaran hadis ni. Dan Nabi minta beli, beratlah Jabir nak jual unta dia. Tengok unta dia dah sihat, dah gagah lebih pada biasa pula. Beli pula dengan harga yang murah. Nabi nak beli, tapi tawar-menawar, akhirnya dilepaskan juga oleh Jabir walaupun dengan harga yang murah. Di sini antara pengajaran dia, dalam bab jual beli ini dibolehkan musawamah, iaitu tawar-menawar. Mau letak harga berapa, aku minta kurang. Mau letak harga 10 riyal, aku minta 8 riyal. Saya teringat bercerita bab kurang ni. Saya masa duduk Syria dulu, memang orang kata Arab kalau jual barang kena minta kurang banyak. Kalau baju dia letak harga 1000 lira, minta 500 terus. Jangan minta 900, 800. Tu minta 900, memang dia bagi terus lah.
Minta 500 terus. Minta lepas pada tu tawar menawar mungkin dapat 600. Dapat banyak juga tu. Ada seorang budak baru ni, hamba Allah ni. Dia dengar hak tu, dengar abang-abang duk cerita gitu. Semua benda minta tawar. Pergi kedai runcit gula, nak beli sekilo. Berapa? Boleh tawar. Gula sekilo tawar, yang harga tetap tu tawar juga. Ni jenis mentang-mentang boleh tawar, dia tawar. Kalau ada hak yang jenis betul benda situ, sini silap-silap pergi Maidin minta tawar lagi. Harga dah terpampang tu, harga tetap minta tawar. Tu nak cari penyakit. Tapi pada asasnya tawar menawar dalam jual beli ni dibenarkan sebagaimana yang berlaku dalam kes ni. Kes Jabir dengan Rasulullah. Satu uqiyah Nabi dia tak nak jual. Nabi pujuk lagi. Siapa pandai memujuk, tak jadi masalah. Itu. Tapi tuan-tuan, bagi orang yang meniaga, jangan dia menipu. Kaedah dia meniaga, dia jangan menipu. Dia tak nak bagi, dia jawab pandailah cara. Cara dia berjawab begitu gini, tapi ramai hak menipu. Nipu macam mana dia kata, kalau harga ni rugilah saya, modal tinggi lagi. Tu menipu. Kadang-kadang barang harga RM100, dia beli harga RM70, kita minta 80. 80 tak dapat lah, saya beli 90, padahal dia beli 70. Dan kaedah orang meniaga, tak wajib dia khabar ke pelanggan dia berapa dia beli. Harga ni tak dapat lah, berat saya. Pandailah guna ayat, berat saya, tak pernah lagi saya jual harga ni, gini. Pandai kita tu. Dia kata, saya pun beli, abang kalau dapat lah harga ni, tolong beli ke saya. Nak meyakinkan orang. Kalau orang tu betul dah, tak apa, saya tolong cari. Kena kaki-kaki meniaga, sama-sama meniaga, kadang-kadang baru pecah lubang. Ada satu tempat tu orang cerita, tempat tu orang kata bahaya, di China lah. Di China ke Thailand, banyak orang kata kawasan tu adalah kawasan bahaya. Kalau pergi buat lawatan apa tu, jangan pergi situ, bahaya dia kata. Rupa-rupanya kaki-kaki meniaga tak nak pecah lubang. Tak nak pecah lubang. Kalau sebab apa? Sebab barang situ murah telajak. Kalau orang pergi, murah situ, jadi orang lain meniaga jugalah. Tutup apa? Seolah-olah ambil kesempatan juga. Jadi janganlah menipu dalam perniagaan. Ni Nabi musawamah ataupun tawar menawar. Akhirnya dijual juga, dan meletakkan syarat, sebelum aku jual ni aku nak naik unta ni sampai ke rumah dulu, lepas pada tu barulah boleh diserah. Dan kalau kita lihat dalam hadis ni ada perbahasan, adakah boleh kita jual suatu barang dan kita meletakkan syarat. Okey, aku boleh jual dengan syarat, boleh jual unta ni dengan syarat aku nak balik naik unta ni sampai ke rumah, mu hantar unta ni sampai ke rumah. Letak syarat begitu. Adakah dibolehkan? Dalam masalah ni banyaklah perbahasan di kalangan ulama, dan ada ulama menyatakan kalaulah syarat tersebut syarat yang meletakkan syarat pada tempoh yang sikit macam hadis ni, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Maknanya pergi hantar ke rumah, kemudian teruslah ambil barang yang telah diakad, telah dijual. Kerana berlaku jual beli ketika mana? Sebelum sampai ke rumah lagi. Sebelum sampai ke rumah. Sebab apa? Sebab dia disebut di sini fabi'tuhu biuqiyah. Nabi telah minta dengan dia, lalu dia bersetuju untuk jual. Aku telah jual dia dengan harga 1 uqiyah. Maknanya dah berlaku jual beli sebelum sampai ke rumah. Tapi bila sampai ke rumah barulah Nabi bayar. Tu pembayaran yang agak tertonggak ataupun berhutang dulu. Waktu dalam perjalanan tu tak bayar lagi, tapi dah berlaku jual beli. Mana kalau letakkan syarat yang singkat begitu,
dibenarkan. Kalau syarat yang terlalu panjang, semua ulama tak benarkan. Aku nak jual kereta ni, tapi mu bayar ke aku kereta ni, tapi aku pakai 5 tahun dulu. Bagi 5 tahun dulu aku pakai, lepas tu baru aku serah kamu. Kepala otak kamu lah. Anak nak jual kalau boleh gitu. Siapa nak beli kereta, syarat 5 tahun. Kalau syarat membenarkan gitu, kalau benar pun tak ada orang nak beli tak? Benda-benda yang itu. Sebab itulah kita tengok asas kepada jual beli dalam Islam, asas dia tidak memudaratkan ataupun tidak membebankan mana-mana pihak. Kedua-dua pihak ada dapat untung. Yang ni ada dapat manfaat, penjual ada dapat manfaat dan pembeli ada manfaat, yang tidak membebankan satu pihak terhadap satu pihak yang lain. Wa anhu qala, kita ambil satu hadis lagi. A'taqa rajulun minna 'abdan lahu an duburin lam yakun lahu malun ghairuh fada'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faba'ah, muttafaqun alaih. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa pernah seorang dari kami berwasiat agar hamba miliknya dimerdekakan sepeninggalannya nanti, padahal dia tidak memiliki harta lain. Maka Nabi SAW memanggil hamba itu lalu menjualnya. Berkaitan dengan hamba, ada hamba yang dinamakan hamba mudabbar. Hamba ni banyak kategori. Ada hamba qin. Qin ni 100% hamba. Ada hamba muba'ab, separuh hamba. Macam mana separuh? Contohnya ayah dia dulu memiliki seorang hamba. Ayah dia ada 2 orang anak. 2 orang anak. Bila ayah dia meninggal, jadi hamba ni berpindah milik kepada anak. Anak 2 orang, hamba seorang. Jadi hamba ni tuan dia 2. Jadi separuh. Kalaulah kedua-dua tuan dia mengekalkan dia hamba 100%. Tapi kalau 2 tuan dia, abang dan adik, salah seorang dia antara abang dan adik ni melepaskan dia, abang kata tak apalah, bahagian aku merdekakanmu, tapi bahagian adik aku mu tanya dia sendirilah. Bila merdeka separuh tu dinamakan hamba muba'ab. Ada hamba yang dinamakan mukatab. Mukatab ni hamba yang dijanjikan oleh tuan dia, kalau kamu boleh bayar sekian, aku merdeka kamu. Jadi aku bagi dalam tempoh 1 hari, mu berkhidmat dengan aku, dan dalam tempoh 1 hari aku bagilah mu cari kerja lain. Start pada pukul 9 pagi sampai pukul 12 tengah hari contohnya, mu cari kerja lain. Kalau kamu boleh bayar sekian kepada aku, kamu merdeka. Bayar 2,000 lepas. Itu dinamakan hamba mukatab. Ada hamba yang dinamakan hamba mudabbar. Hamba mudabbar ni tuan dia kata apa? Tuan dia kata, selagi aku hidup mu jadi hamba aku, tapi lepas aku mati kira merdeka lah. Sebab aku nak khidmat mu, aku nak mu tolong aku nak mu khidmat ke aku nak mu masak nasi ke aku nak mu tolong cuci rumah aku. Tapi kalau aku mati, mu merdeka. Ini hamba mudabbar. Yang disebut dalam hadis ini tentang hamba mudabbar, seorang lelaki telah merdekakan hamba dalam bentuk mudabbar. Mana tak merdeka lagi, dia tidak bebaskan lagi hamba, tetapi dia membuat satu janji, kalaulah aku mati, kamu ni merdeka. Tiba-tiba dia susah nak jual, tak ada harta lain. Dia terdesak nak kepada kewangan, nak jual tak ada harta lain, nak jual hamba ni rasa boleh kedok sebab dia dah janji nak merdeka. Kalau dia merdeka tidak jadi milik dia. Kalau dia tak merdeka,
dia boleh jual. Tapi ni dia dah berjanji antara mereka ke tak, boleh ataupun tidak. Jadi ada keraguan di situ. Nabi panggil dia, faba'ahu. Nabi jual daripada dia. Nabi memanggilnya, lalu dia menjualnya. Maknanya lelaki tadi menjual hamba tersebut. Jadi maknanya hamba yang mudabbar. Hamba yang mudabbar masih lagi boleh dijual oleh tuannya. Dia dikira milik tuannya 100% lagi tak mati. Jadi bila mati tuannya, waris dia tak boleh nak jadikan dia pesaka, tak boleh nak ambil alih jadi tuan. Dia secara automatik jadi hur ataupun jadi merdeka. Itu berkaitan dengan hamba. Dia ada satu lagi jenis hamba dinamakan hamba ummu walad. Ummu walad ni kita akan jumpa juga hadis berkaitan dengan ummu walad, macam mana hukumnya. Jadi rasanya kita berhenti setakat itulah, insya-Allah.